Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi serta ahli dan kuasa, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih dikurniakan kesempurnaan iman Islam, dianugerahkan kesihatan yang baik. Dengan itu dapat kita sama-sama hadir untuk sama-sama kita bertalaki sedikit sebanyak, menimba ilmu, mudah-mudahan sebagai satu tanda kita ini cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bincang teruskan malam ini muka surat yang ke-8. Ya. Perenggan yang kedua rasanya itu dan ghayah. Ya. Dan ghayah ilmu ini. Ghayah bermaksud tujuan. Ya. Tujuan ilmu ini, tujuan ilmu akidah yang sedang kita belajar ini, apa tujuannya? Dan ghayah ilmu ini artinya kelebihannya membezakan antara beberapa aqaid yang sahihnya dengan yang fasidnya. Yakni diketahui akan yang sahih dengan yang binasanya. Artinya ialah kita nak mengetahui akan akidah yang betul dan akidah yang salah. Fasid bermaksud yang salah, akidah yang sahih dengan akidah yang salah. Dengan kita belajar ilmu akidah, kita tahu bagaimana cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tahu Allah itu mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kita tidak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, kita tak tahu. Kita akan anggap sesuatu perkara yang boleh memberikan mistik kepada kita, itu mungkin Tuhan. Sebab itu kadang ada orang yang menyembah hutan sebab ada unsur-unsur kekuatan pada hutan itu. Ada orang yang menyembah sungai, ada unsur-unsur sungai itu memudaratkan dia. Banyak orang yang mati di sungai itu, maka disembahnya Tuhan itu. Katanya, tak kiralah ada penunggu ke, ataupun dia memang bertuhankan kepada sungai, kepada alam, kepada pokok. Ini sebab mereka tidak percaya, mereka tidak belajar akan akidah Islam yang sebenarnya. Sebab itu dengan kita belajar ilmu akidah, kita dapat membezakan ini akidah yang betul yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah
Ini dibawa oleh Rasulullah, ini akidah ini dibawa oleh Abu Jahal. Ya, sebab itu kena perhalusi pengajian berkaitan dengan ilmu akidah ini. Kerana hukumnya ilmu ini wajib aini. Ya, wajib aini. Wajib ini ada dua, wajib kifai dan wajib aini, ataupun fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain atas setiap mukallaf kena menyempurnakan umpama sembahyang. Fardu kifayah memada satu kelompok melaksanakannya dan terlepaslah dosa yang lain. Mengaji ilmu tauhid ini hukumnya adalah wajib aini ataupun fardu ain. Bermaksud atas setiap individu itu wajib belajar akan ilmu tauhid. Tidak memada kalau sekiranya di taman ini ada 50 orang belajar, kita ada 1000 orang, 50 orang belajar terlepas dosa yang bakinya. Tak memada. Sebab hukumnya ialah fardu ain, bermaksud 1000 orang ini mesti belajar. Mesti tahu. Tak kiralah belajarnya di masjid kita ini ke, atau di masjid lain ke, ataupun belajar di pondok ke, universiti ke, tak kisah. Yang penting ialah dia mesti belajar. Dengan belajar itu dia tahu akan sifat-sifat ketuhanan, akan kenabian, akan alam sam'iyat, dan ini hukum fardu ain. Sebab itu kata pengarang kita ini, kerana hukum ilmu ini wajib aini atas tiap-tiap orang yang mukallaf, yang akil baligh. Kita ini mukallaf. Yang tak pernah belajar, tak pernah dengar lagi, wajib datang dan wajib belajar. Yang pernah belajar, yang pernah dengar, mungkin dimaafkan. Tetapi hukumnya atas setiap mukallaf itu adalah fardu ain. Dan ialah awal ilmu yang ditanya daripadanya akan manusia di dalam kuburnya. Kan bila kita tinggal di alam barzah, di alam kubur, datang malaikat, malaikat itu kan tanya berkaitan dengan ketuhanan. Man rabbuka? Itu kan siapakah Tuhan kamu? Itu kan soal tauhid. Wa man nabiyuka? Siapakah nabi kamu? Itu kan soal tauhid. Pertama soal ketuhanan, ini soal kenabian. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Ini kan soal tauhid. Artinya kita tidak mudah-mudah untuk boleh menjawab, walaupun mungkin kita dah hafal Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, kita dah faham, dah bocor rasa, tetapi kalau kita tak belajar, tidak mengamal, tidak beriktikad, dia tak boleh dibawa ke kubur dan tak boleh kita menjawab dengan sesempurna yang mungkin. Dia related. Kita belajar, kita amal, kita beriman, related, kita boleh jawab. Kalau kita tahu, tak beriman, tak belajar, sekadar tahu soalan bocor, tak boleh jawab. Ya, artinya ialah penyelamat untuk kita ke alam kubur. Ilmu lain tak ditanya. Ilmu lain tak ditanya. Ya, sebab itu inilah tuan-tuan kemuncak kepada seluruh kehidupan kita. Kita akan minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita dapat kebaikan, macam-macam kita dapat dah. Kebaikan disebabkan oleh harta, kita dapat dah. Kebaikan disebabkan oleh pekerjaan, kita dapat dah. Kebaikan disebabkan oleh rumah yang baik, kita dapat dah. Selesai yang tu, itu tak jadi masalah. Wa fil akhirati hasanah. Itu perlu dan paling penting untuk diusahakan. Kerana itulah yang akan muqaddimah kepada selamatnya kita selepas alam kubur, selamatnya kita pula di alam selepasnya di alam akhirat nanti. Dan kunci untuk selamat ini semua tuan-tuan pastinya ilmu tauhid. Sebab itu kitab ini sebut ialah awal ilmu yang ditanya daripadanya akan manusia di dalam kuburnya. Dan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ta'allamu hujjakum fa innakum mas'ulun. Belajarlah kamu akan hujjah kamu. Ulama memaksudkan ialah ilmu tauhid. Maka bahawasanya kamu ditanyakan sekalian pada hari kiamat. Ilmu tauhid ni tuan-tuan, ada orang sebut ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu hujjah. Ilmu hujjah, ya. Dan maksudnya ialah hujjakum, dan maksudnya ialah beberapa masalahnya yang sabit pada ilmu usuluddin ini dengan burhan. Burhan bermaksud bukti. Seperti kita sebutkan baharu, jauhar dan arad. Antara intipati tuan-tuan yang kita belajar ilmu tauhid nanti ialah nak mensabitkan akan adanya Allah. Mensabitkan akan adanya Allah dengan burhan, dengan tanda. Apa tandanya? Adanya alam. Adanya alam itu tanda ataupun burhan akan adanya Allah. Ulama-ulama tauhid memperincikan yang dinamakan unsur alam ini, itu disebut dengan sebutan baharu, jauhar dan arad. Apa maksud jauhar? Apa maksud arad? Jauhar itu benda lah, benda. Ya, benda. Contoh kita ambil contoh ialah batu. Batu itu benda. Kayu itu benda. Ya, kapur, batu itu benda. Dan tuan-tuan, bila dia pecahkan batu itu, nak cerita asal usul batu tu tadi, daripada unsur yang terkecil, mungkin dalam bahasa sainsnya ialah atom lah. Ya, dia ada apa namanya itu, yang positif negatif tu, ada elektron. Saya ingat lagi kan, ngaji sains dulu. Elektron, ada positif, ada negatif. Unsur yang paling kecil, terbirnya sesuatu perkara, terbirnya suatu benda. Dalam bahasa tauhid dinamakan jauhar. Ya, jauhar. Dengan jauhar itulah, dengan atom inilah, maka akhirnya adalah batu dan sebagainya. Arad. Apa maksud arad? Arad itu ialah sifat dan juga warna. Saya bagi pengertiannya dulu. Arad ialah sifat dan warna. Contohnya ialah sifat tinggi. Tinggi itu sifat. Gemuk itu sifat. Cantik itu sifat. Ya. Kereta yang besar itu sifat. Warna biru, warna hijau, warna merah, itu semua adalah sifat. Itu semua adalah warna. Dan warna dan sifat itu dalam istilah ilmu tauhid dinamakan arad. Ain ra dot. Maka ini tuan-tuan unsur alam. Kita ambil contoh, ya, contohnya ialah pokok ataupun batu. Batu itu mesti terbina daripada jauhar dan arad. Maknanya kalau batu, dia mesti datangnya daripada atom yang kecil-kecil itu tadi. Akhirnya jadilah batu. Dan mesti ada sifatnya ialah keras. Mesti ada sifatnya ialah tinggi. Maka jadilah yang namanya alam. Kembali kepada sini, ini sebagai bukti burhan, ya. Seperti kita sebutkan bahawa jauhar dan arad. Nah, ini kaedah. Jadi dengan jauhar dan arad ataupun alam, tanda akan adanya Allah. Ya. Adanya jauhar iaitu benda, adanya arad warna dan sifat, tanda akan adanya Allah. Kerana ia tidak boleh ada sendiri tanpa dijadikan oleh Allah. Itu semua tanda akan adanya Allah. Dan menyebutkan Tuhan yang menjadikan alam.
Tuhan yakni Allah lah yang menjadikan alam, yang menjadikan arad tadi dan juga jauhar tadi. Ya. Dia nak sabitkan tuan-tuan, ya, antara lain nak mensabitkan Allah Taala itu maha kuasa. Alam ini tanda ada Allah dan alam ini sifatnya lemah. Ya. Dia menumpang. Contoh tuan-tuan nak sabitkan Allah Taala itu tidak menumpang, tetapi arad, contoh arad sifat dia menumpang sifatnya. Contoh warna biru pada tiang ni. Warna biru yang ada pada tiang ni, biru ni dia tidak boleh duduk sendiri. Dia akan duduk pada tiang, lantas dinamakan tiang yang biru. Merah yang ada pada kapet. Merah ni dia tak boleh duduk sendiri. Dia akan duduk pada benda namanya kapet, lantas dinamakan kapet merah. Boleh tak tuan-tuan kita nampak satu perkara, biru ni dia tak duduk pada tiang, merah ni dia tak duduk pada kapet, dia sorang-sorang aje. Ustaz, kat atas tu awan biru, dia tak duduk pada mana? Ya, biru tapi duduk pada awan, lantas dinamakan awan yang biru. Tak ada tuan-tuan. Sama juga yang namanya ialah tinggi. Tuan-tuan pernah nampak tinggi? Tinggi mesti duduk pada pokok yang tinggi. Tinggi mesti duduk pada orang yang tinggi. Cantik pada kereta. Tuan-tuan ada nampak satu perkara, satu benda namanya tinggi, sorang-sorang, tak duduk kat mana? Tak maunya. Artinya ialah yang nama tinggi, yang nama merah tadi, dia mesti melekat duduk pada benda, lantas dinamakan pokok yang tinggi, kapet yang cantik. Ini menunjukkan bahawasanya kita ni menumpang. Manusia pun menumpang pada benda yang lain. Allah Ta'ala sifatnya tidak begitu. Dia tidak menumpang. Sifat menumpang ni sifat lemah. Allah Ta'ala sifat tidak menumpang. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila menafsirkan ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat mutasyabihat kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, di kalangan ulama-ulama al-khalaf, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, dia tidak menumpang. Dia tidak ditafsirkan Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy. Kalau duduk di atas arasy bermaksud Allah Ta'ala itu menumpang. Sifat menumpang ini sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila berjumpa ayat-ayat yang seumpama ini, pendekatan ulama-ulama ul-khalaf Ahlussunnah wal Jamaah, dia perlu ditakwilkan bersemayam itu dengan maksud yang lain. Dengan maksud ialah penguasaan, lambang penguasaan ke atas makhluk, ke atas alam ini. Seumpama sultan bertakhta di atas singgasananya, melambangkan kekuasaan. Singgasana itu melambangkan kekuasaan, bukan nak tunjukkan sultan itu duduk di atas kursinya, tak. Ya, melambangkan kekuasaannya. Kita pun banyaklah juga tuan-tuan pepatah kita kan, bak telur di hujung tanduk, bukan telur di hujung tanduk, tak. Jadi ayat Quran pun punya ayat-ayat yang seumpama itu. Ya, untuk mengelakkan daripada tersalah faham menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk tadi. Okey. Kemudian Tuhan yang menjadikan alam dan baginya beberapa sifat dan dengan beberapa dalil yang sam'iyah. Ya, Allah Ta'ala itu ada beberapa sifat. Ada 20 sifat nanti kita akan belajar. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 41 kita akan belajar. Dengan beberapa dalil. Dalil yang akan digunakan dalam ilmu tauhid ialah dalil naqli yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil aqli berasaskan kepada manhaj akal. Al-Quran dan Sunnah dan juga manhaj dalil akal. 2 pendalilan yang akan digunakan dalam kitab ini nanti. Sehingga ulama menambah dalam bertauhid menggunakan dalil ilhami. Ya, ulama-ulama tasawuf tu tuan-tuan, ya, dia menggunakan pendekatan al-khawatir, pendekatan tasawuf lah. Tapi itu tak bincang di sini. Dengan beberapa dalil yang sam'iyah,
yang berasaskan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia ambil daripada hadis seperti kita sabitkan dikembalikan tubuh yang sudah hancur dan syurga dan neraka. Ya, pendalilan untuk mensabitkan kita ini nanti akan dikembalikan. Dah hancur badan kita tuan-tuan, akan dipulihkan dan akan dikembalikan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan nas Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun mungkin ada khilaf ulama, ustaz yang hancur dipulihkan, dikembalikan itu khilaf ulama. Ada ulama kata pertama adalah tubuh dia sendiri, dia dah hancur, Allah Taala akan pulihkan, tubuh itulah yang akan dipulihkan, dikembalikan roh dan akan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ialah badan lain, bukan badan dia, badan lain yang dijadikan oleh Allah, cuma roh adalah roh dia, Allah Taala jadikan badan lain, dia masukkan roh dalam badannya untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang paling betul, yang paling sah ialah pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama tadi, yakni tubuh dia yang asal yang dah hancur dan akan dipulihkan, dibetulkan semula, dikembalikan roh dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti tonton pendalilannya berasalnya kepada nas syara'. Dan syurga dan neraka, ya, syurga dan neraka, kesudahan kepada kehidupan kita akhirnya ke syurga atau ke neraka. Kewujudannya itu tuan-tuan dikonfirmkan, dibuktikan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Sebab tuan-tuan ada pandangan daripada fahaman Islam plural ni tuan-tuan, Islam liberal, Islam plural, ya, pluralisme agama ni, ya, syurga neraka itu ditafsirkan sebagai satu motivasi. Bab umpamanya ialah kita nak bagi motivasi kepada anak kita, kalau kamu periksa dapat nombor 1, SPM dapat 8A, nanti abah akan bagi sesuatu kepada kamu, akan bagi hadiah. Motivasi. Syurga neraka ialah motivasi supaya kita ini melakukan ibadah. Ada yang mentafsirkan begitu. Sedangkan pembuktian akan adanya secara fizikal itu dibuktikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kalau tak ngaji, tak belajar ilmu tauhid, maka kita akan terpengaruh dengan faham-fahaman seumpama itu yang Quran itu ditakwilkan. Kita nak takwil Quran tuan-tuan, ada tempat-tempatnya. Bukan semua nak ditakwil dia bagi faham takwil, tak boleh. Ada bab-babnya dan ada tempat-tempatnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh ulama. Kita nak takwil sendiri tak boleh lah. Nanti akhirnya tak payah sembahyang. Akhirnya tak payah sembahyang secara fizikal, main niat saja. Maka lahirlah fahaman batiniah. Ya, sembahyang tak perlu secara fizikal, tetapi memada secara niat saja. Ditakwilkan kepada niat, begitu kan jadi rosak Islam itu. Kemudian seterusnya tuan-tuan, dan istimdadnya. Apa makna istimdad? Ambilannya. Yakni tempat keluarnya itu daripada Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ialah sumber istimdad sumber ataupun ambilan sumber ilmu ini daripada mana? Jawabnya daripada Al-Quran dan hadis. Bukan ciptaan ulama tuan-tuan, bukan ciptaan ulama. Ya. Ulama menyusun sahaja. Ulama menyusun. Sebab ilmu tauhid ini sudah ada di zaman Nabi. Nabi berdakwah di zaman Makki. Semasa Nabi duduk kat Makkah, fokusnya ialah akidah. Fokusnya ialah akidah bermaksud apa? Bermaksudnya ialah supaya masyarakat jahiliah pada masa itu tidak sembah berhala, sembah Allah yang esa. Kemudian ada kebangkitan. Kamu yang buat jahat, yang buat salah, yang buat maksiat, nanti kamu akan dibangkitkan dan ada perkiraan pahala dosa dan kamu akan diazab nanti. Ini soal dakwah yang Nabi buat, Nabi lakukan sewaktu di Makkah.
zaman Makki namanya. Ini fokusnya ialah persoalan akidah. Tauhid itu sudah ada. Sudah ada. Dan tauhid itu tuan-tuan berterusan disusun oleh ulama. Dia ada sejarah penyusunan ilmu tauhid hingga ilmu tauhid itu tersusun menjadi satu disiplin ilmu. Hingga ada kitab kita ni Ad-Durrus Samin. Ada kitab Jauharah Tauhid, ada kitab Ummul Barahin, ada kitab Kifayatul Awam, ada kitab Al-Mawaqif, ada kitab Al-Maqasid, ada kitab Al-Iqtisal fil I'tiqad. Itu semua kitab-kitab tauhid yang telah tersusun cantik kitabnya. Disusun oleh ulama, menulis dan menyusun daripada apa yang dilakukan, diiktikadkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat hinggalah ke hari ini. Dia sebagai satu metodologi bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu walaupun disusun oleh ulama secara sistematik, dia tetap ambilannya ialah daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sesuatu yang sengaja diadakan. Dia bukan pula sebagian orang kata ini bid'ah ustaz. Tidak. Ya, kita selalu orang suka membid'ahkan pengajian tauhid kita ni yang berasaskan kepada pengajian sifat 20 ni dibid'ahkan sebab Nabi tak ajar. Nanti kita akan perjelaskan, ya. Dan faedahnya tercapai bahagia dunia, dua negeri, dunia dan akhirat. Ya, faedahnya kita ngaji tauhid ialah untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana mungkin kita nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak dapat beza Tuhan yang sebenar yang hanya Allah dengan Tuhan yang salah dalam ajaran agama-agama lain. Kita beriktikad Allah Tuhan yang sebenar. Nak tahu faham ini Tuhan yang sebenar, tidak ada cara lain melainkan ngaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu yang disebut oleh pengarang kitab ini, kita nak bahagia dua negeri, dunia dan akhirat.